Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas ke? Jelas kan? Jelas. Okey. Okey, semua okey bersedia biasalah waktu macam ni waktu rehat sebenarnya kan. Jadi insya-Allah petang ni kita berjuang berjihad sebentar insya-Allah dalam sejam ke 2 jam untuk duduk bersama-sama kita mendengar perkongsian daripada saya insya-Allah tentang apa yang sebenarnya berlaku di Gaza ataupun bumi Palestin sekarang kan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Okay, Alhamdulillah saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaanlah kepada pihak Surau Al-Infaq Taman Cederang Taman Cederang Negeri Sembilan. Taman Bukit Cederang, masya-Allah. Sorry. Negeri Sembilan Seremban kerana menjemput CGM Persatuan Cinta Gaza Malaysia untuk berkongsi tentang situasi yang berlaku di Palestin sekarang. Sekejap dia macam jatuh turun. Okey. Jadi saya seperti mana yang Puan Zuraida perkenalkan tadi, saya Lia Mariam di Faisal, sekarang bertugas sepenuh masa di Cinta Gaza Malaysia, berpusat di Bangi. Dan bersama saya ada 2 orang lagi sahabat saya, Cik Puan Sabrina dan juga Cik Puan Syafwa sebagai media. Okey. So insya-Allah petang ni secara ringkas sahaja sebab bukan secara ringkas maksudnya tak adalah saya nak bentangkan sejarah susu galur Palestin, sejarah-sejarah perang nanti last tinggal saya seorang je bercakap kat depan Okay, so saya cuba untuk ringankan dan bumikanlah perkongsian petang ini kepada bonda-bonda, puan-puan semua mungkin saya mati sebaya anak-anak, ibu-ibu semualah puan-puan Jadi saya cubalah untuk sampaikan dengan bahasa ataupun cara yang terbaiklah supaya kita sama-sama faham, kita sama-sama menginsafi apa yang sebenarnya berlaku di Palestin hari ini. Okey, sebenarnya kita ada slide tapi ada sedikit masalah dekat teknikal. Masih lagi sedang Okey, tapi saya ada hantar link kepada Puan Zuraida. Dah ada sampai kot kepada ibu-ibu semua. Belum. Tapi sambil tu kita start dulu sambil-sambil. Sebab kalau tunggu kita takut drag masa. Sebab saya dimaklumkan saya hanya ada sejam 15 minit sahaja untuk sesi perkongsian. Okey, so insya-Allah bila saya sebut Taufan Al-Aqsa ibu-ibu semua aware kan ataupun sedar kan apa yang okey ke suara? Okey. Sedar kan aware kan apa yang berlaku dekat
Gaza sekarang, kan? Siapa yang rasa dia faham ataupun dia rasa apa yang sedang berlaku di Gaza sekarang, cuba berdiri tegak. Berdiri tegak, sorry. Duduk dengan keadaan tegak. Okey, nampaklah ramailah, majoritinya faham lah tapi aware apa yang berlaku dekat Gaza sekarang. So sebenarnya soalan saya seterusnya, kalau saya tanya ibu-ibu, bonda-bonda semua yang berlaku dekat Gaza sekarang, Taufan Al-Aqsa, adakah ia hanya sekadar isu kemanusiaan ataupun melebihi isu kemanusiaan? Tak dengar? Kuat sikit. Melebihi isu kemanusiaan. So maksudnya isu yang berlaku dekat Gaza sekarang dia bukan sekadar isu kemanusiaan, tapi dia juga adalah isu akidah, isu akidah. So bila kita cakap isu akidah, dia sebenarnya dia dah berkait ataupun dia dah terlibat, mengaitkan dengan kita punya iman, dengan akidah dengan iman, kan. Jadi umat Islam yang tidak cakna ataupun tidak ambil tahu tentang apa yang berlaku dekat Gaza, dekat Palestin secara umumnya, so maksudnya something wrong somewhere lah dengan iman dia, kan, dengan keadaan iman dia, yang dia perlu koreksi balik keadaan iman dia, kan. Tapi dekat Malaysia ni kita biasa dengar, kan, yang isu Palestin ataupun isu Gaza ni dia isu kemanusiaan, kan, yang sentiasa diwar-warkan, yang sentiasa popularkan, kan. Isu kemanusiaan, kita perlu bantu dan sekian-sekian lah. Ia tak salah, dia betul isu kemanusiaan. Bahkan bila kita nak bercakap dengan jiran-jiran kita, kawan-kawan tempat sekerja kita ataupun kawan-kawan kita yang bukan Islam dan Muslim, kita boleh bawa naratif itu. Kita boleh bawa yang isu yang berlaku dekat Palestin adalah isu kemanusiaan. Yelah, kalau kita cakap pasal isu agama Islam, mereka orang akan terima, kan. Tapi kita sendiri sebagai seorang Islam, kita perlu mengimani kita perlu sedar, kita perlu faham bahawa isu yang berlaku ni adalah isu yang berkaitan, isu yang berkait dengan akidah kita, iman kita, kan. Okey, setakat hari ni lah, setakat pagi tadi yang direkodkan, agak-agak berapa dah angka korban? 13,000. Betul ke? Confirm 13,000. Okay, setakat yang saya baca pagi tadi. Sebab saya dicinta Gaza Malaysia sebagai penterjemah, so dah 47 hari perang. Kami bukan buka on lah war room. War room ni nak tak nak memang kena kerja 24 jam lah, kan. Kata lainnya kita kena keep update dengan apa yang berlaku dekat Gaza, kan. So salah satu berita yang diterjemah pagi tadi, yang dapat pagi tadi adalah angka statistik terkini lah mangsa korban Taufan Al-Aqsa ni seramai 14,128. Sekitar itulah, itu yang direkodkan. Yang tak direkodkan kita belum tahu, yang masih belum ditemui, yang hancur badannya, yang hilang anggota badannya macam mana. Dan dalam angka 14,000 tu, 5,000 lebih adalah kanak-kanak. Cakap hampir separuh lah adalah maksudnya adalah kanak-kanak. Okey, bila kita cakap tentang Taufan Al-Aqsa, soalan saya yang seterusnya untuk ibu-ibu, kita macam ada komunikasi dua hal lah supaya tak saya seorang yang bercakap. Pada 7 Oktober lalu, kan, bila peperangan ni bermula, ibu-ibu rasa Hamas lancarkan perang ataupun dia lancarkan serangan bom ke arah Palestin 1948 ataupun Tanah Haram Israel, adakah satu tindakan wajar? Kenapa kita rasa dia wajar? Adakah sebab orang lain cakap dia wajar, kita pun cakap, aku rasa dia kena cakap wajar juga sebab orang lain cakap wajar? Ataupun kita sendiri rasa, memang wajar pun, memang perlu pun, bukan perlu, maksudnya betul tindakan Hamas tu ataupun memiliki Al-Qassam, wajar ke? Wajar, Okey, betul. Kita kena peganglah, maksudnya kita kena faham prinsip kita dalam isu ni adalah apa yang Hamas buat sebagai
pembela dengan cakap sebagai pejuang tanah Gaza, secara umumnya tanah Palestin, adalah satu tindakan yang betul, satu tindakan wajar. Sebab isu peperangan ni bermulanya pada 7 Oktober bila orang cakap, kenapa Hamas nak kena serang, kenapa Hamas nak kena bom, tak boleh ke buat rundingan dulu ke kan, pergi cakap dulu ke, bincang dulu, meeting dulu kan, supaya baik-baik kan. Isu Palestin ni dah pun berapa lama dia dah berlaku? 75 tahun kan. Nak bah 1948, hari ni 2023. Sekitar 75 tahun dah isu Palestin ni berlaku. Jadi bila kita cakap apa tindakan Hamas buat itu adalah tidak wajar, sebenarnya silap lah kan. Hamas sebenarnya dia dah susun strategi ni bukan sehari dua, bukan seminggu dua, bukan sebulan dua sebelum Taufan Al-Aqsa bermula. Bahkan strategi yang disusun adalah bermula 75 tahun yang lalu kan. Dari satu generasi ke satu generasi. Supaya akhirnya apa end game dia orang nak? Apa goal atau matlamat besar yang dia orang nak daripada perang ni? Agak-agak ni. Supaya kita nampak ke mana ada tuju perbincangan ataupun sharing perkongsian saya ni. Dia orang nak apa? Kuat sikit. Dia orang nak pembebasan penuh Palestin secara total. Tiada lagi yang namanya negara haram Israel, tiada lagi bangsa Yahudi yang ada dalam tanah mereka kan. Cuba kita bayangkan kalau dekat Malaysia ni supaya kita lebih rasa lah, kita lebih nampak. Kalau di Malaysia, kita sebagai rakyat Malaysia kan, majoriti kan, rakyat Malaysia, rakyat bangsa Melayu kan, diorang bangsa Arab lah kan. Majoriti warga negara kan. Kita dalam situasi seperti rakyat Gaza yang dihalau, diusir kan. Adakah kita akan biarkan sahaja? Maksudnya biarlah penjajah tu nak takluk tanah kita, asalkan kita dapat hidup, asalkan kita dapat survive macam biasa. Adakah itu yang kita nak kan? Tanah air merupakan ada satu hadis kan, hubbul watan minal iman kan. Cintai tanah air adalah separuh daripada iman kan. Jadi apa yang dilakukan oleh rakyat Gaza ni, apa yang dilakukan oleh rakyat Palestin juga di tebing barat, dia bukan sekadar isu nasionalis, maksudnya semangat cinta ke tanah air sahaja kan. Tapi kita perlu faham di Palestin, tanah Palestin secara umumnya, ada satu tanah yang diorang bukan terpaksa, yang diorang buat, diorang pertahankan dan diorang perjuangkan disebabkan kemuliaan tanah itu kan. Dia bukan sekadar itu tanah air mereka, bukan sekadar tanah wakaf, tanah maksudnya negara diorang, tapi mereka buat itu sebenarnya yang terutamanya lah, yang paling utamanya adalah sebab ada satu tanah yang ada di Palestin yang diorang pertahankan, diorang perjuangkan. Dan sebenarnya rakyat Gaza dan rakyat Palestin ni sebenarnya mewakili umat Islam lah, umat Islam seluruh dunia kan, dalam mempertahankan tanah ini kan. Apa nama tanah ini? Apa nama tanah suci yang ada dekat Palestin? Masjidil Aqsa kan. Masjidil Aqsa dia terletak di Baitul Maqdis. Okay. So kita zoom in kepada Masjidil Aqsa, poin yang kedua kan. Tadi kita cakap bukan sekadar isu kemanusiaan, tapi dia ada isu akidah. Kenapa dia isu akidah? Sebab ada tanah ni. So kita nak cakap tentang Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa kan, secara spesifiknya. Okay. Masjidil Aqsa ni dia terletak di Baitul Maqdis. Masjidil Aqsa, kenapa kita kena mengimani bahawa Masjidil Aqsa ni adalah satu tanah yang mulia? Kenapa? Kiblat pertama umat Islam, betul? Lagi? Ada kaitan dengan ayat yang saya dah baca tadi. Isra Mi'raj, betul. Lagi? Ada lagi? Yang ibu-ibu muda-muda tahu tentang Masjidil Aqsa. Ada lagi? Okey, kita pergi sama-sama. Okey, yang pertamanya, sebab Masjidil Aqsa ni adalah kiblat pertama umat Islam. Dan kalau ikutkan sejarah kan, ikutkan sirah, Rasulullah SAW dia solat menghadap Masjidil Aqsa lebih lama daripada Rasulullah solat menghadap Kaabah. Sepanjang Rasulullah berada di Makkah kan, selama 12 tahun 12 tahun ke? Bukan 12 tahun.
Berapa tahun? Berapa? 13 tahun. Selama itulah Rasulullah solat, Rasulullah dan juga para sahabat bila terimanya wahyu untuk menunaikan solat, baginda dan seluruh para sahabat solat menghadap Masjidil Aqsa, bukan menghadap Masjidil Haram, Kaabah tu. Mula-mula lagi. Kaabah ni adalah kiblat kedua umat Islam, kiblat kedua Rasulullah. Jadi nak cakapnya ada signifikan dalam tanah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ni. Dekat luar kami ada bawa miniature kompleks Masjidil Aqsa. Sepatutnya ada slide. Bila ada slide lagi best kan, kita nampak kan. Masjidil Aqsa, ibu-ibu pernah nampak kan, pernah tengok kan satu masjid yang kuning, kubah dia warna kuning tu kan. Soalan saya, adakah itu Masjidil Aqsa? Okey, tak. Ada yang jawab ya? Ada yang jawab ya ke? Okey. So, Masjidil Aqsa, masjid ataupun satu bangunan yang ada kubah warna emas, keemasan tu, nama dia adalah Dome of the Rock, kan? Kubah Sakhrah, kan? Ia hanyalah sebahagian sahaja daripada kompleks Masjidil Aqsa. Bila kita cakap tanah suci Masjidil Aqsa dalam Al-Quran, Allah tidak merujuk kepada bangunan-bangunan yang ada dalam pusat atau kompleks Masjidil Aqsa, tapi Allah merujuk kepada tanah itu sendiri, tanah suci Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, ataupun sekarang dalam peta yang diiktiraf oleh dunia, dia disebut sebagai Jerusalem, Jerusalem. Jadi Masjidil Aqsa ni, pertamanya dia adalah kiblat pertama. Yang poin yang perlu bonda-bonda semua ni lah kan, dia adalah kiblat pertama umat Islam. Yang keduanya dia adalah tempat suci ataupun tempat mulia di mana Rasulullah telah dimi'rajkan daripada Masjidil Aqsa ke langit ke-7 kan, Sidratul Muntaha, betul. Kalau dalam kisah ni, kita macam mesti terfikir kan, kenapa Allah nak kena susun Rasulullah kena berhenti dulu dekat Masjidil Aqsa? Kenapa tak dekat kawasan Masjid Nabawi ke, dekat sikit dengan Mekah kan? Kenapa tak tempat lain? Kenapa di Masjidil Aqsa kan? Sedangkan perjalanannya adalah perjalanan jauh. Nabi pun tak pernah sampai sebelum tu. Nabi tak pernah sampai ke Masjidil Aqsa daripada Mekah, sehinggalah Allah sampaikan Nabi dengan satu jenis haiwan kenderaan yang bernama buraq kan. Jadi itulah kali pertama Rasulullah menjejakkan kaki ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa sebelum dimi'rajkan naik ke langit ke-7. So perjalanan Isra' dan Mi'raj berlaku pada satu malam kan, seperti yang ada dalam surah Al-Isra' ayat pertama tu lah. Dapat ke? Okay, cuba. Okay. So, saya kira lah ayat yang saya bacakan tadi, surah Al-Isra' ayat pertama tadi kan. Biasanya kalau sambutan Isra' Mi'raj, mesti ibu-ibu semua macam dah hafal lah. Hafal tu pula dengar daripada ceramah kan, jadi terus auto ingat kan. Cakapnya sangat kerap lah kan. Bila ada sambutan ceramah Isra' Mi'raj dia, mesti ayat itu yang dibacakan, ayat itu yang dialunkan kan kepada ibu-ibu kan. Tapi sebenarnya bila kita memahami di sebalik ayat ini, dia ada satu kisah yang mungkin ibu-ibu semua dah tahu lah kan. Satu kisah yang sangat menarik. Dan kalau saya cerita ni mungkin sampai asal tak habis lagi kan. Jadi saya ringkaskan saja. Peristiwa Mi'raj, Isra' Mi'raj ini sangat penting dalam agama Islam. Untuk kita imani dan kita perlu ketahui supaya kita tahu, kita sedar di mana kedudukan Masjidil Aqsa dalam kehidupan kita kan. Dia bukan sebab isu Palestin ni, bila kita tak faham kekurangan ilmu ataupun kekurangan kefahaman yang betul kan tentang Masjidil Aqsa, tentang Palestin, isu ini akan kita rasa dia sekejap-sekejap lah kan. Bila berlaku perang je baru kita macam Gaza kena serang, Palestin kena serang. Lepas tu bila dah habis perang tu, tak ada lah. Maksudnya kita dah kembali sibuk kepada kehidupan kita yang biasa kan, kehidupan seharian kita. Kita dah tak ingat lah Palestin, kita dah tak ingat lah pada perjuangan Gaza kan.
Tapi bila berlaku lagi perang, kita ingat balik. So dia inilah jadi dia akan jadi isu yang bermusim kan? Sebab emosi kita tak akan selamanya kekal sama kan. Kita rasa sedih sekejap je lah kan? Mula-mula cuba bayangkan, bandingkan kan, perasaan kita, emosi kita hari ni minggu ke berapa perang? Ke-6 kan? Ke-6 ke-6 kan? Ke-6. Bandingkan emosi kita hari ini minggu ke-6 perang dengan emosi kita masa minggu pertama perang. Ada beza tak? Ada kan? Sangat beza. Kalau kita tengok kan, masyarakat Malaysia waktu tu, minggu pertama perang, semua benda diorang nak buat kan? Saya yang boleh kata 24 jam update berita, tapi ada shift-shift lain. Bila kita update berita, kita bacalah komen-komen orang ni kan, react kepada berita-berita kita kan. Sangat semangat. Dia cakap nak pergi sana lah, saya nak turun juga, boleh tak Malaysia hantar saya ke sana, nak pergi perang, berjuang dengan rakyat-rakyat Gaza kan. Sanggup nak bagi derma kat sana, program-program SCGM turun, ramailah ada yang sanggup bagi apa yang ada kat tangan dia tu, semua dia tabung. Dia cakap semangat ni kan, bara yang minggu pertama perang, dan minggu kedua dan juga minggu ketiga. Tapi bila masuk yang minggu keempat, minggu kelima, minggu keenam, sekarang lah minggu ke-6 kan, apa yang berlaku? Kita dah rasa, hari ni kita nak serang lagi. Kita akan baca berita, benda yang sama berulang. Israel serang Hospital Al-Shifa. Hospital Al-Shifa juga yang diserang pada minggu lepas dan minggu lepas sebelum. Israel bunuh orang ni, bunuh. Angka yang sama kita dengar kan, berita-berita yang sama kita dengar. Sebab itulah sasaran dia kan. Dia tak ada berita lain dah. Sebab Gaza ni kecil je kan. So berita-berita sama kita akan baca. So kita akan rasa, sama. Maksudnya, Israel masih serang lagi. Kita dah jadi biasa. Akhirnya, masuk ke hari ke-47, pada hari ini 47, berita-berita yang kita baca tu, macam kita macam dah tak ada rasa macam sedih macam minggu pertama, minggu kedua hari tu. Saya pengalaman saya kan, sebab kerja dengan Cinta Gaza Malaysia ni adalah kerja pertama saya lepas saya grad daripada belajar. Memang passion dalam bidang penterjemahan. So bila kita update berita minggu pertama, minggu kedua kan, tengok video tu memang nangis lah kan. Dan kita yang baca bahasa Arab, kita nak terjemahkan supaya orang Melayu ni dapat rasa apa yang kita rasa dalam berita bahasa Arab tu kan. Sebelum kita terjemah tu mesti kita nangis dulu kan. Saya lah nangis dulu kan. Ada bersama saya, tim saya dekat Cinta Gaza Malaysia. Hari-hari, setiap kali tengok berita, sampaikan ada orang ni bawa mayat pula, bawa jenazah kan, dalam kain. Kita nampak mana kepala, mana kakinya. Rupanya mayat tu mayat yang hancur, cebisan-cebisan daging. Tapi diorang kumpulkan juga untuk dikuburkan kan, untuk ditanamlah kan. Cakapnya betapa teruknya peperangan yang berlaku ni dekat Al-Aqsa ni, dekat Gaza ni, sehingga kan kita tak boleh terbayangkan. Emosi pada minggu pertama, minggu kedua, sangatlah kita rasa semangat kan. Siap tunggu ni nak baca berita kan. Walaupun saya update berita pukul 3-4 pagi kan, update dalam 10 saat. Dalam 900 ke 1000 orang baca terus 10 saat. Maksudnya diorang tunggu nak baca berita. Tapi bila minggu ni, kita kata dah minggu ke-6, minggu macam suam-suam kuku dah rasanya kan, dia makin berkurang lah. Sebab orang rasa apa? Orang rasa biasa kan, dah ternormalisasi dah kan. Ini adalah kesan daripada kekurangan kefahaman ataupun kekurangan ilmu tentang kepentingan Masjidil Aqsa yang ada dekat Palestin. Okey. Soalan saya kan, untuk cerdaskan minda ibu-ibu semua yang semua takut terus segar. Masjidil Aqsa ada dekat Gaza ke? Okey, tadi saya cakap Masjidil Aqsa ada dekat Baitul Maqdis. Baitul Maqdis dekat Gaza ke dekat mana? Dekat mana? Jerusalem. Okey. Nama baratnya adalah Jerusalem, nama islamiknya adalah Baitul Maqdis. Ini nama yang Nabi sebutlah kan. Daripada hadis pun kita akan sebut dia sebagai Baitul Maqdis. Kita tak sebut dia sebagai Al-Quds ataupun Jerusalem tu apatah lagi kan. Sebab itu nama yang diberikan oleh penjajah. So kita akan sebut Baitul Maqdis lah. Saya akan sebut sebagai Baitul Maqdis. Okey, soalan. Masjidil Aqsa dekat Gaza ke?
So kalau berlaku berlaku perang dekat Gaza sekarang, adakah Masjidil Aqsa dalam keadaan berisiko besar kena bom? Betul ke statement saya? Betul ke? Okay, kat sini nampak ada mix lah. Ada cakap betul, ada cakap tak kan. Okay, saya suka untuk kongsikan Tuan Adil. Kalau ibu-ibu bonda-bonda kenal, CEO kepada Cipta Gaza Malaysia, Tuan Adil An-Nuri. Dia kalau setiap kali dia pergi ceramah ataupun perkongsian dia tentang Palestin, dia akan angkat tangan dia macam ni. Siapa pernah tengok dia angkat tangan macam ni untuk dia cerita tentang peta Palestin? Ada yang pernah tengok ke? Tapi pernah dengar kan nama Tuan Nadir An-Nuri? Oh, ada yang belum Tuan Nadir kena datang Seremban datang sekali lagi surah Al-Imran. Okay, sebelum saya cakap ada dekat Gaza ke tak. So, ibu-ibu boleh angkat tangan, ustaz-ustaz boleh angkat tangan kan. Yang ni ibu jari kita. Okay, ni kita anggaplah dia sebagai peta Palestin. Berapa sekarang? Peta Palestin. Peta Palestin selepas 1967 perang Al-Aqsa, 78% keluasan tanah British beri kepada bangsa Yahudi. British start daripada tahun 1967, 56%. Lepas daripada Oslo, rasanya perjanjian Oslo, sebanyak 78% tanah keseluruhan Palestin diberikan kepada bangsa Yahudi ataupun tanah haram Israel lah kan. So yang tinggal hanyalah 22% yang meliputi Gaza dan juga tebing barat. Tak ingat lagi Timur tebing barat. Timur Baitul Maqdis. So ibu jari ni kita anggaplah dia sebagai tebing barat. Sebab dia besar sikit daripada jari kelingking. So tebing barat, itulah sayang tak ada peta kan. Tak ada peta kita boleh tunjuk. Tebing barat. So yang tengah ni, 3 jari tengah ni adalah tanah haram Israel. Adapun rakyat Palestin dia akan sebut sebagai Palestin 1948. Kenapa 48? Sebab 1948 berlakunya apa? Nakbah, occupation of Israel lah. Secara rasminya tanah haram Israel secara rasminya ditubuhkan selepas 1947 resolusi 181 kan. Jadi kat tengah ni adalah tanah haram Israel. Besar tak besar? Besar 78% sorry. Diorang dah jajah tanah Palestin. So yang kecil ni adalah apa? Gaza, betul. Gaza ni kenapa dia jadi pelingking je? Sebab tanah dia ataupun keluasan dia hanyalah, kalau negeri Perlis, bahagi 2 negeri Perlis, yang bahagi 2 tu hampir-hampir nak dekat, lebih kurang lah keluasan tanah Gaza. Itulah Gaza yang berlaku perang sekarang, yang Israel dan juga sekutunya Amerika Syarikat kan tengah nak bom Gaza. Jadi senang je nak ingat peta Palestin. Ibu jari adalah tebing barat, tengah ni adalah tanah haram Israel ataupun Palestin 1948. Ini juga adalah akhir sekali adalah Gaza. So Baitul Maqdis ada kat mana? Sini ke sini? Masjidil Aqsa kat mana? Ibu jari. Betul. So Masjidil Aqsa ada dalam tanah Baitul Maqdis yang berada di tebing barat, West Bank. Tebing barat, Dhafah Al-Gharbiyah nama Arab dia. So Gaza kat sini, kalau tengoklah peta, Gaza dengan tebing barat ni dia terpisah oleh tanah jajahan Israel. So orang Gaza, bila kita tanya orang Gaza, kau dah pergi berapa kali dah Masjidil Aqsa? Macam ni tu kan. Dah pergi solat dekat Masjidil Aqsa berapa kali dah? Ada yang belum pernah. Sepanjang hidup dia belum pernah. Sebab dia orang kena lintas dulu. Kena lintas tanah haram, tanah jajahan Israel untuk sampai sini. So bila dah lintas, setelah dia sampai ke tak kan? Boleh jadi sampai ke penjara Israel lah, tak sampai kepada Masjidil Aqsa. So tanah Palestin telah terpisah kan. Gaza majoritinya adalah memang penduduk Gaza asli, penduduk Palestin asli lah. Yang ada majoritinya adalah orang Islam. Kristiannya mungkin 1% je, 1% saja Kristian, ada juga. So dekat tebing barat ni lah ada percampuran. Ada yang orang Arab Palestin yang ori, yang asli. Ada juga
pendatang-pendatang haram lah, warga-warga Yahudi yang duduk kat sini. Betul ke? Cik Sabrina ni research advocacy. So ini adalah rujukan saya jugalah dekat office kan. Okay, itu yang pertama. So ibu-ibu bonda-bonda dah tak faham lah kan, Masjid Al-Aqsa dekat mana kan, antara dunia kan. Okay. Sebab tu cakap, kalau sharing ataupun ceramah tentang Palestin ni, sejam tak cukup. Sebab nak explain Masjid Al-Aqsa dekat mana tu 30 minit lah kan. Melainkan kalau semua dah tahu, semua dah faham kan. So yang kedua tadi adalah, dia adalah tanah Isra' Mi'raj, tanah suci Isra' Mi'raj, berlakunya kejadian peristiwa Isra' Mi'raj. Dan yang ketiga diikutkan, pertama adalah kiblat pertama umat Islam kan. Yang kedua adalah peristiwa Mi'raj berlaku di Masjid Al-Aqsa. Yang ketiga apa? Agak-agak. Ketiga adalah Masjid Al-Aqsa merupakan masjid ketiga tersuci sisi Islam. Okay. So saya rasa cukup kot dengan 3 poin besar ni untuk menyatakan bahawasanya tanah Palestin, apa yang sedang diperjuangkan oleh rakyat Gaza tadi, kita balik kepada poin pertama tadi kan, yang kena faham masa lancarkan perang kepada ke atas Israel untuk perjuangkan tanah inilah kan. Bila Gaza diorang tak perjuangkan, bila Gaza diorang keluar daripada Gaza, maksudnya pindah ke Sinai seperti yang situasi semasa kan. Kalau lah diorang ni keluar ikut arahan Israel untuk keluar daripada tanah Gaza, pindah ke Sinai, Sinai berada di Mesir. Kalau kosong tanah Gaza ni, maka tak adalah yang 22% tadi, 22% tanah rakyat Palestin, hilanglah separuh sebab Gaza dah bertakluk. Jadi kita kena sokong apa sahaja perjuangan yang dilakukan oleh rakyat Gaza, apa yang perjuangan yang dibawa oleh Hamas sebagai pembela ataupun pejuang di tanah Gaza ni, kita kena sokong. Kita kena bantu mereka untuk kekal berada di tanah mereka, supaya kalau mereka lari, habislah kan. Yang tinggal adalah Masjid Al-Aqsa lah, Baitul Maqdis, yang sekarang ni pun tentera-tentera Israel kawal ketat. Ada satu video tu, semalam saya tengok video tu, memang sunyi. Kawasan kompleks Al-Aqsa ni sunyi. Biasanya akan ada orang Islam pergi solat subuh, solat memang akan ada para murabitun ataupun murabitin ni adalah pakcik-makcik yang duduk dekat situ, memang kerja dia berjaga je dekat situ, buat ibadah je dekat Masjid Al-Aqsa. Dia tak ada kerja lain, dekat situ je. Maksudnya dia menjaga Masjid Al-Aqsa tu lah. So tengok video semalam, memang tak ada orang. Memang Israel kawal ketat, sangat-sangat ketat. Sampai kan kalau ada yang nak masuk, ada orang akan tembak macam tu. Sampai kan ke tahap itu. So nak cakap ni, apa tadi yang cakap tadi? 3 poin tadi kan. Masjid ketiga tersuci. Ada satu hadis kan, satu hadis yang Nabi cerita, masjid pertama tu, janganlah engkau bermusafir, kita ingat apa matan dia, tapi maksud dia lebih kurang macam ni lah. Janganlah engkau bermusafir ataupun pergi ke masjid, mana-mana masjid, melainkan ketiga buah masjid ni kan. Masjidil Haram, iaitu Kaabah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan juga Masjidil Aqsa. Ini perlu kita fahamlah kan. Jadi balik kepada Gaza tadi, Taufan Al-Aqsa. Sebenarnya yang pertama tadi saya sebut tadi kan, dia bukanlah kerja sehari dua tapi dia dah bermula sejak 75 tahun sebelum kan. Yang pertama itu sebab itulah dia nak Hamas ni ataupun rakyat Gaza, dia perang Taufan Al-Aqsa ni, kesan dia pertamanya dia nak kembalikan semangat roh kepada umat Islam di seluruh dunia, bahawa isu Palestin ini adalah isu yang masih hidup, isu yang belum mati. Diorang ni masih hidup lagi, diorang ni masih terjajah lagi. Macam itulah lebih kurang. Itu isu yang pertama, poin yang pertama. Poin yang kedua, kenapa Taufan Al-Aqsa ni berlaku adalah bagi Hamas nak bagi tamparan, bukan Hamas lah, rakyat Palestin lah, isu Palestin lah, isu di Gaza ni. Diorang nak bagi tamparan kepada negara-negara Islam yang dah buat normalisasi dengan Israel. Berjaya dia tak berjaya? Berjaya kan? Kita boleh cakap berjaya sebab ada beberapa buah negara yang dah pun tarik kan, yang dah halau kedutaan Israel kan daripada negara diorang. Saya tak ingat apa nama negara tu, tapi ada. Diorang dah tutup kedutaan Israel dekat negara diorang kan. Bahkan kita tengok demonstrasi yang berlaku dekat seluruh negara kan. Demonstrasi yang berlaku dekat Kanada, Australia,
lagi hebat daripada demonstrasi yang berlaku dekat Malaysia. Kita ada banyak ni kan. Kat situ buat, kat sini buat ni. Kita tak bersatu kan. Diorang punya demonstrasi ni, kalau ibu-ibu tengok kan, bunda-bunda tengok kan, sangat dahsyat. Kita rasa macam, padahal majoriti diorang ni bukan orang Islam. Majoriti Islam adalah dekat Malaysia, yang kalau bergabung mungkin sama ramai. Tapi sebab diorang ni satu negara yang besar kan, bila diorang bergabung, kita akan nampak macam insya-Allah hebatnya kan. Tapi diorang bawa isu atas nama isu kemanusiaan kan. Tapi tak apa, itu demi Palestin kan. Maksudnya diorang menyokong perjuangan yang rakyat Gaza buat, menyokong perjuangan yang rakyat Palestin buat kan. Maksudnya diorang ni pro-Palestin lah kan, anti-Zionis, anti-Israel. Bahkan orang Yahudi sendiri kan. Sebab Yahudi ni ada dua kan, Yahudi Ortodoks dan Yahudi Zionis. So Yahudi Ortodoks ni pun diorang sebenarnya tentang apa yang dilakukan oleh Zionis Israel kan. Diorang tak setuju kan. Ramai Yahudi yang dekat Israel keluar daripada negara Israel, negara haram Israel tu, sebab diorang tak setuju dengan apa yang pimpinan diorang buat kan. Diorang keluar daripada negara diorang. Cakapnya macam tu kan. Okay, itu ada 3 poin kan. 2 poin untuk menampar ataupun menjedarkan negara-negara Islam supaya tidak melakukan normalisasi dengan Israel. Apa yang paling menarik tentang poin ni, normalisasi Israel ni, minggu kedua ke ataupun minggu pertama saya lupa, sekitar itulah Arab Saudi kan. Arab Saudi dia tak buat lagi normalisasi dengan Israel. Tapi secara officialnya tak adalah kan. Dia tak ada iktiraf Israel ni. Tapi mungkinlah tindakan-tindakan ataupun perlakuan orang mungkin dah ke arah itu kan. Tapi kita nak kata berjayanya minggu pertama ke minggu kedua tak ingat. Pimpinan Arab Saudi, tak ingat dia punya raja rasanya, dia cakap dia nak hold dulu. Dia keluarkan statement, dia cakap dia nak hold ataupun nak tunda dulu usaha orang nak iktiraf Israel ataupun nak buat normalisasi dengan Israel terkejut lah. Kita risau sebab bila Arab Saudi ni dia iktiraf Israel, maksudnya dia terima Israel, negara-negara Arab yang lain akan ikut sama. Sebab diorang ni adalah abang long tanah Arab. Arab Saudi kan, penjaga Haramain, penjaga 2 tanah suci. So apa yang dilakukan Arab Israel akan jadi ikutan kepada negara-negara Arab lain. So bila Arab Saudi iktiraf Israel, kemungkinan besar negara Arab lain akan ikut. So sekarang Israel dan Arab Saudi tak buat lagi kan. Setakat ni tak ada lagi lah, walaupun ada tanda-tanda nak ke arah itu kan. Okay, itu yang poin kedua lah, kita tengok pada normalisasi Israel, isu normalisasi Israel. Dan yang ketiga, poin kepada Taufan Al-Aqsa ni sebenarnya banyak poin kan, banyak layer lah saya cerita. Tapi poin ketiga, kesan ataupun tujuan kepada Taufan Al-Aqsa ni, yang pertama tadi saya sebut nak sedarkan isu Palestin ini masih hidup kan. Isu Palestin ini masih ada kan. Yang kedua, tamparan kepada negara-negara Arab, negara-negara Islam supaya hentikan normalisasi dengan Israel. Dan yang ketiga adalah mereka, rakyat Gaza ini, mereka beriman yang perjuangan yang mereka lakukan pada hari ini adalah untuk perjuangan pembebasan sepenuhnya Palestin. Bila kita cakap perjuangan penuh Palestin ni, dia kontra dengan idea two-state solution. Ibu-ibu biasa dengar kan, two-state solution. Apa yang bahasa Melayu dia? Penyelesaian 2 negara. Penyelesaian 2 negara, two-state solution. So perjuangan yang rakyat Gaza buat ketika ini, yang diorang cetuskan perang Taufan Al-Aqsa, yang akhirnya menyedarkan saudara-saudara diorang di teping barat, di negara-negara Islam jiran, Lebanon kan. Lebanon pun turut hantar bantuan serang bom Israel juga. Usaha diorang sehingga hari ini 47 hari, Gaza ni ataupun Brigade Al-Qassam ni masih bertahan dalam perang ni. Padahal diorang lawan siapa? Kita tengok lawan rakyat Gaza ni kan, bukan biasa-biasa. Israel ni belakang ni siapa? Ada US, ada Amerika kan, yang boleh mendanai berbilion-bilion juta duit kan, supply tentera, supply jet berjuang dan sebagainya. Tapi sehingga hari ini 47 hari Gaza ni masih lagi bertahan.
Walaupun dengan angka korban dah pun mencapai 14,000 lebih, tapi ajaibnya, Masya Allah nak cakap, Allah masih lagi bantu mereka sehingga hari ini bertahan dengan hanya guna kekuatan mereka sendiri. Ada ke negara-negara Arab pergi tolong? Tak ada. Negara-negara Islam pergi tolong? Tak ada. Bantuan kemanusiaan yang disalurkan pun masuk berapa je Nak cakap, Masya Allah ini adalah intasurullah yang suruhkum wa yuthabbit aqdamakum. Kau tolong agama Allah, Allah akan tolong kau dan akan tetapkan pendirian kau, sahabat dengan kau di kedudukan itu. Inilah yang dilakukan oleh rakyat Gaza sebab diorang tahu, diorang perjuangkan tanah diorang ni bukan sekadar itu tanah diorang, tapi diorang faham diorang perjuangkan tanah itu sebab itu adalah sebahagian daripada tanah suci Masjid Al-Aqsa, sebahagian tu suci, tanah suci daripada Palestin. Diorang faham itu, dan itulah yang kita perlu faham juga, supaya akhirnya perjuangan yang kita bawa ni, ibu-ibu faham isu Palestin ini tidak akan jadi isu bermusim. Habis bulan, habis 2 bulan lepas ni masuk tahun baru nak beli kelengkapan anak cucu sekolah lepas ni banjir, dia akan jadi hilang isu ini. Tak apalah, diorang biarlah diorang berperang sesama diorang. Macam mana? Sampai ke tahap tu, bila kita terfikir macam tu, kita kena cepat-cepat sedar. Itulah yang Israel nak, itulah yang US nak supaya umat Islam ni dirasa macam isu Gaza ni biarlah diorang, lagipun dah lama dah diorang kena terima. Itu tak boleh salah naratif tu. Jadi itulah 3 poin penting, kesan ataupun yang perlu kita ambil daripada Taufan Al-Aqsa ni. Yang ketiga itu adalah pembebasan penuh. Jadi kita sebagai seorang Muslim ataupun sebagai seorang ibu, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang mungkin imam masjid, rezeki masjid kita kena usahakanlah. Saya juga sebagai seorang atas kapasiti saya sebagai seorang penterjemah Siti Gaza Malaysia masing-masing kita ada tanggungjawab kita tanggungjawab keluarga, tanggungjawab individu dan kita juga ada tanggungjawab sebagai seorang Muslim. Kita buat apa sahaja yang kita mampu, apa sahaja yang kita terdaya atas kapasiti individu untuk menyokong, membantu dan menyebarluaskan isu yang berlaku di Palestin. Kalau kita ada masa je kita ada masa saja. Contoh kita cakap kita tak ada duit, contoh sebagai seorang pelajar saya sebelum ni berkongsi dengan pelajar-pelajar mahasiswa saya akan bercakap tentang laras mahasiswa So hari ini saya berkongsi dengan para ibu-ibu, mungkin para ibu-ibu yang dah pencen yang ada banyak masa di rumah boleh buat gencarkan lagi ceramah-ceramah di masjid Mungkin lepas ni Puan Zuraidah sendiri yang akan bercakap kat depan nanti saya Ibu-ibu buat halaqah-halaqah masjid lepas baca Quran, cakap tentang Palestin supaya isu ni bukanlah hanya sekadar dalam isu dewan solat macam ni. Dia akan jadi isu yang kita bercakap. Kita akan jadi macam mana cakap, kalau Makcik Bawang Makcik Bawang cakap pasal apa je dia jadi sampai ke tahap Makcik Bawang ni dia cakap pasal Palestin, dia tak cakap pasal benda lain. Pergi ke pasar beli ikan, tanya hari ni berapa angka korban? Aku baca lah berita tadi, hari ni 500 orang kanak-kanak ada dijumpai Sampaikan isu Palestin ni jadi isu akar undi dalam masyarakat kita. Kita nak sampai tahap itu. Bila kita jadi macam tu, bila masyarakat Islam jadi macam tu, kita menanglah. Sekalipun Taufan Al-Aqsa ni dah mengorbankan lebih 14,000 angka korban tapi rakyat Gaza tahu mereka lebih rela syahid jika umat Islam di seluruh dunia yang lain sedar tentang dorang ni yang dorang masih dijajah. Dorang rela syahid asalkan kemenangan Islam datang, asalkan tanah dorang ni terbebas. Itu yang dorang nak Dorang sanggup bagi jiwa, bagi jasad untuk kemenangan ini asalkan umat Islam di luar ni, kita yang kat sini tahu kita kat sini sedar. Dan bukan setakat tahu dan sedar, kita tahu apa yang kita nak buat, tindakan kita lepas ni. Mungkin sebagai seorang ibu lepas ni balik nak bagi tahu anak-anak, nak cerita pasal dekat anak-anak, nak sampaikan pula kepada anak-anak. So ilmu ni tak terhenti di sini ilmu tak terhenti antara saya saja yang menyampaikan kepada ibu-ibu, tapi sebaliknya ibu-ibu akan menyambungkan ilmu-ilmu yang ibu-ibu dapat hari ini kepada kawan-kawannya, kepada rakan-rakan sekolah dan sebagainya. Itu
Itu yang pertama lah. Itu yang ketiga, yang poin ketiga. So saya ada lagi 2 minit lagi. 10 minit lagi boleh ke? Okay, 15 minit. Okay, saya nak masuk poin yang kedua. Tadi pasal Taufan Al-Aqsa. Jelas Saya secara ringkas adalah cerita tentang Taufan Al-Aqsa dan juga Gaza secara umum ni lah. Kalau ada persoalan boleh tanya lepas ni. Poin yang kedua saya nak bawa adalah, mungkin ini boleh bagi inspirasi lah kepada ibu-ibu para bonda. So kalau cerita pasal Taufan Al-Aqsa sahaja, kita nampak dia sebagai satu plan, blueprint. Kita nampak macam ni. Tapi apa yang saya nak kongsi ni adalah tentang seorang tokoh yang mungkin para ibu-ibu dan juga bonda-bonda boleh ambil sebagai inspirasi untuk kita macam tiru ataupun kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita. So saya nak cakap tentang Ummu Nidal. Siapa pernah dengar tentang kisah Ummu Nidal? Ada ke pernah dengar nama Ummu Nidal? Ummu Nidal. Tak pernah dengar? Okay, Alhamdulillah. So mungkin hari ini adalah takdir Allah nak bagi ibu-ibu peluang dengar cerita tentang Ummu Nidal. Sekejap Ummu Nidal pun ada slide sebenarnya, tapi itulah kalau Allah tak dapat tengok slide ni. InsyaAllah saya cuba nak sampaikan secara ringkas saja 15 minit. Ummu Nidal ni adalah seorang ibu yang digelar sebagai Khansa Palestin. Khansa ni nama orang, ibu para syuhada. Ummu Nidal ni nama sebenarnya adalah Maryam Muhsin Farhat. Apa nama dia? Maryam Muhammad Yusuf Muhsin Farhat. Seorang ibu yang dilahirkan, beliau dilahirkan pada 24 Disember 1949 di Gaza, berkahwin dengan seorang anggota polis yang kemudian syahid dan dikurniakan seramai 10 orang anak, 6 lelaki dan juga 4 perempuan. Dan 3 daripada anak lelakinya syahid. Yang ini saya nak ceritakan. Aktiviti sosial Ummu Nidal ni, dia adalah anggota parti Hamas. Hamas kenal sebuah parti politik dekat Gaza. Dia anggota parti Hamas, merupakan naib pengurusi Majlis Perundangan Palestin. So apa yang menariknya tentang Ummu Nidal ni? Okay, kenapa Ummu Nidal? Biasa tradisi orang Arab, seseorang itu akan dikenali dengan nama kepada anaknya. So Maryam Farhat ni, anak kedua dia nama Nidal. So Ummu adalah ibu. So orang Arab akan panggil dia adalah Ummu Nidal, ibu kepada Nidal. Nidal tu nama anak dia lah. So kalau macam ibu-ibu ada nama anak Muhammad ke, boleh panggil Ummu Muhammad. Macam tu. Jadi orang Arab itulah. So Ummu Nidal ni yang special ni, dia digelar sebagai Khansa Palestin. Khansa ni hidup pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, yang mana telah mewakafkan 4 orang anaknya ke jalan Allah untuk berjuang. Dan keempat-empat orang anak yang dihantar ke medan jihad syahid semua. Tapi apa yang menarik, dia rasa tak cukup. Dia cakap kalau dia ada lagi 10 orang anak, dia nak hantar semua 10 ni berjuang untuk agama Allah. So Ummu Nidal ni, dia dikenali sebagai Khansa Palestin dekat Palestin. So ceritanya, cerita tentang Ummu Nidal ni orang cakap famous tersebar. Kemunculan dia lah bermula sejak meletusnya Intifadah pertama Palestin. Intifadah pertama pada tahun Intifadah kedua iaitu pada tahun 2000 yang dilancarkan oleh Syam Asim. Ada satu kata-kata daripada Ummu Nidal ni, saya baca. Ini ayat yang dia sampaikan kepada anak dia. Anak sulung dia nama Muhammad, telah syahid pada tahun 2002. Anak kedua dia yang nama Nidal Farhat, syahid pada tahun 2003, setahun selepas tu. Dan anak ketiga dia syahid pada tahun 2005. Nama apa anak bongsu dia, Rawat Farhat, syahid pada tahun 2005. Ketiga-tiga ni syahid. Apa yang menarik, apa yang saya suka untuk kongsikan dengan ibu-ibu lah kehebatan ataupun kecekalan Ummu Nidal yang mungkin kita boleh tiru ataupun kita boleh jadi sebagai inspirasi Dia cakap dekat anak dia macam ni. Wahai anakku,
engkau terlahir dari rahimku. Hal yang paling mahal aku pernah miliki. Bukan perkara yang mudah bagi seorang ibu untuk mengorbankan hal yang paling mahal dalam hidupnya. Tetapi tidak ada yang lebih mahal dari kemuliaan Islam, Al-Aqsa dan Palestin. Itu ayat yang diucapkan oleh Ummu Nidhal kepada anaknya. Dia hantar anak dia sulung pergi perang, syahid, mati, meninggal. Dia hantar seterusnya, tahun lepas tu anak kedua dia, Nidhal lah, syahid juga. Dan pada tahun 2005 anak dia yang nama apa tadi? Rawat pun syahid pada tahun 2005. Nampak ke? Alhamdulillah akhirnya. Okay, tak apa. Kita boleh tengok video last lagi. Banyak video sebenarnya dalam ni. Okay, saya habiskan dengan cerita Ummu Nidhal. Yang menariknya, Ummu Nidhal ni macam mana dia didik anak dia untuk mencintai perjuangan untuk mencintai jihad mempertahankan agama, tanah air kan. Dia cakap macam ni dekat anak sulung dia, Muhammad Farhad, yang syahid pada tahun 2002. Cakap, ibu nak engkau nanti besar, lebih kurang macam ni lah ibu nak engkau nanti besar lawan Israel bukan dengan batu tapi dengan senjata. Faham ke? Dia cakap macam ni, dia cakap tanpa ragu-ragu, tanpa penuh bimbang. Dia cakap je kat anak dia macam tu. Maksudnya apa? Maksudnya dia nak anak dia ni bukan sekadar Israel lalu lempar batu macam tu sahaja. Dia nak anak dia ni betul-betul masuk tentera, komited mempertahankan tanah Gaza, mempertahankan tanah Palestin. Dan dia bangga dengan itu. Dia cakap macam mana? Walaupun dia rasa sedih, dia rasa benda tu ialah nak fitrah seorang ibu kan, mesti akan rasa kan, duduk jauh pun akan rindu kan. Tapi kita balik kepada ayat ucapan pertama dari dia cakap kan. Dia cakap walaupun dia terpaksa mengorbankan hal yang paling mahal dalam hidupnya, iaitu anak-anaknya, tapi tak ada yang lebih mahal daripada agama Islam. Tak ada yang paling mahal daripada Al-Aqsa dan juga Palestin. So, okay, satu kisah lagi. Saat perpisahan dia dengan putera sulung dia, Muhammad ni, waktu dia nak berpisah dengan anak dia lah, anak dia nak turun ke medan jihad kan, nak pergi berperang semua. Dia cakap macam ni ke anak dia, ibu tidak dapat membendung air mata. Maksudnya dia cakap sambil nangis lah kan. Dia cakap air mata ni ibu tak nak tahan kan. Tapi jangan percaya dengan air mata ibu ni. Cakap, kau jangan rasa ibu sedih. Maksudnya aku menangis ni bukan sebab sedih, tapi ini adalah air mata bangga, kebanggaan menjelang hari pertemuanmu dengan bidadari. Pergilah menemui Rabbmu, Tuhanmu, dan berjihadlah. Tetaplah hatimu dan sabatlah, kekalah seperti itu sampai engkau bertemu dengan Allah Ta'ala kan. Cakap macam tu. Cakap ni dia bagi motivasi ke anak dia supaya jangan rasa takut ibu tak sedih pun, kau pergilah kan. Walaupun dalam hati dia rasa sedih lah, sebab itu anak dia nak kena berpisah. Mungkin boleh jadi dah tak balik lah kan. Bila keluar tu memang 90% tak balik lah biasanya kan. Tentera-tentera ni sama ada kena tangkap ataupun syahid. So dia cakap macam tu. Cakap kau jangan percaya dengan air mata ni. Ni bukan air mata sedih, tapi ini adalah air mata bangga kerana engkau bakal menemui bidadari syurga. Cakap macam tu. Itulah sedikit sebanyak tentang Ummu Nidhal kan. Supaya akhirnya macam mana Ummu Nidhal ni dia mendidik anak-anak dia sedari kecil kan, supaya mencintai perjuangan kan. So bila dididik macam tu, secara automatiknya anak-anak ni akan membesar dalam keadaan dengan jiwa besar lah kan. Tak mudah nak memberontak sebab tak dapat hal-hal yang kecil kan. Akan taat pada ibu bapa kan. Dia akan nampak masa depan dia tu, dia akan nampak matlamat hidup dia tu adalah untuk perjuangan pembebasan Palestin kan. Dia tak nampak benda lain dah, itu adalah perjuangan hidup dia kan. Dan itulah yang akan jadi bekal kepada dia kan. Bekal-bekal untuk jadi kuat dia, kekuatan rohani dan juga jasmani dia. Itulah yang akan menemani dia sepanjang perjalanan dia kan. Atas usaha hasil didikan seorang ibu kan. So walaupun saya bukan seorang ibu, mungkin ibu-ibu dan bonda-bonda di sini dapat rasa kan apa yang dirasai oleh Ummu Nidhal kan, dengan memberi, menginfakkan kan. Surah Al-Infak kan, menginfakkan
harta yang paling mahal bagi seorang ibu adalah anak-anaknya ke jalan juang agama kan. Kalau kita cakap dalam konteks Malaysia pada hari ini, tak adalah kita kata nak pergi hantar perang kan. Tapi kita mungkin kita sanggup untuk infakkan anak-anak kita ni untuk pergi sekolah jauh-jauh, masuk tahfiz kan, untuk rasa susahnya menghafal Quran, untuk rasa susahnya belajar kan. Itu semua jihad kan, jihad ilmu kan, untuk agama. Akhirnya nanti kita kena yakinkan mereka perlu jadi seorang pakar dalam bidang masing-masing untuk agama kan. Sekalipun kita tak mampu untuk turun berjihad untuk turun jadi Al-Qassam di Gaza, tapi kita sebagai kapasiti seorang rakyat Malaysia, kita kena ada kepakaran tu kan. Kita kena ada kepakaran sebagai seorang ahli sains ke, sebagai seorang lawyer syariah yang boleh mempertahankan undang-undang Islam kan, dan berbagai lagi. Itulah kita kena didik dari daripada kecil anak-anak kita, yang anak-anak inilah yang akan jadi generasi pembebasan lepas ni kan. Sebab bila mana kata-kata Salahuddin Al-Ayyubi, barang siapa yang menguasai Baitul Maqdis, dia akan menguasai dunia. So sekarang siapa yang kuasai Baitul Maqdis? US, Israel kan, belakang ni US. So siapa yang kuasai dunia sekarang? US kan. So itulah yang kita kena tengok, yang kita kena letak dalam, mungkin lepas ni kita kena letak dalam satu lembaran hidup kita. Aku nak tengok perjuangan, aku nak bersama dengan perjuangan Palestin kan, supaya akhirnya Palestin merdeka di bawah kuasa orang Islam, dan aku nak jadi sebahagian daripada perjuangan itu kan, kemerdekaan itu, supaya dekat akhirat nanti Allah bila tanya apa yang kita ada, kita sumbangkan pada rakyat Malaysia, rakyat Palestin, apa yang kita sumbangkan. Kita boleh cakap kita dah infak sekian-sekian kan, tapi kita boleh cakap juga aku dah didik anak-anak aku supaya mencintai tanah Palestin kan, supaya diorang ni, generasi diorang ke depan nanti, diorang lah yang akan pertahankan ganti generasi aku yang hari ni untuk perjuangkan isu-isu Palestin kan. Allah alam. Saya rasa itu sahaja daripada saya lah. Aku lupa qawli hadza wa nastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, demikian tadi ceramah walaupun agak ringkas kerana kita agak kesatukan masa. Itulah. Tapi kita dah dengan masa dah habis. Dan saya telah diberi link oleh Cik Nia tadi, dan ada dalam grup Iris. Kepada sahabat-sahabat yang tidak ada di dalam grup Iris,